Okey, kalau kita lihat daripada pembentangan yang tadi tu, kita cerita tentang elemen penilaian ya. Penilaian kriteria proses, elemen penilaian kriteria hasil. So dalam AKNC ini dua perkara ni penting ya. Jadi yang paling utama ialah kita nak melihat kepada hasil tu dulu. Hari ini saya nak memberi maklum jugalah tentang bagaimana kita nak menetapkan orang kata bidang tumpuan. So bidang tumpuan ini sangat penting. Kalau kita dah set apa bidang tumpuannya, contohnya ya, kalau fakulti dah set bidang tumpuannya pengajaran dan pembelajaran, yang itulah kita akan kumpulkan maklumat-maklumat yang berkaitan. Jadi apa maklumat yang kita nak kumpul ni bergantung kepada rubrik ya. Saya akan cuba bantu dalam konteks kita ni AKNC ni ada 9 bidang tumpuan penulisan laporan anugerah kualiti Naib Chancellor. Saya sebut dulu satu-satu. Yang pertama, pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, penyelidikan, penerbitan dan pengkomersialan. Yang ketiga, jaringan industri dan keusahawanan. Yang keempat, jaringan alumni, community dan kesukarelawanan. Yang kelima, penyampaian perkhidmatan. Seterusnya, keenam, pengurusan dan pembangunan staf. Okay, yang ini kita tak sarankanlah untuk pejabat pendaftar. Seterusnya, bidang tumpuan pengurusan dan pembangunan pelajar yang tidak juga kita sarankan bagi BHA hal ehwal pelajar. Okey, dan pengurusan keuangan seterusnya yang kita juga tak sarankan untuk pejabat bendahari, dan seterusnya yang terakhir yang ke-9 pengurusan fasiliti dan teknologi. Okey, itu adalah 9 bidang tumpuan. Okey, yang boleh kita ataupun yang boleh fakulti kenal pasti mana satu yang mereka nak pilih. Walau bagaimanapun, bagaimana fakulti nak menetapkan, sebab hari ini kita cerita tentang laporan ya, nak menyediakan laporan. Semua saya jangka bila kita nak melapor ni, kita nakkan menulis yang terbaik supaya semuanya menang. Kita tak menulislah dalam AKNC ni, kita tak menulis atas sebab terpaksa ataupun sebab untuk menunjukkan kepada ketua jabatan yang kita bekerja, tapi kita nak menulis untuk mengatakan bahawa jabatan kita lah yang terbaik, maka kita nak menang. Jadi satu perkara yang pertama yang kita kena tetapkan ialah bidang tumpuan. Jadi nak menetapkan bidang tumpuan daripada 9 ini tadi, mana satu yang fakulti ataupun jabatan ataupun kampus nak pilih, ialah dengan melihat ataupun menilai pencapaian terkebelakang kita lah. Maknanya tahun 2020 dan 2019. Take note ya, tahun 2019 kita tahun 2020 kita tak ada AKNC. Jadi pencapaian 2019 tidak dilaporkan. Jadi tahun ini kita buat untuk 2021, walau bagaimanapun pihak fakulti dan jabatan boleh melaporkan pencapaian tahun 2020 bersekali dengan 2019. Okey, take note dalam tu nanti kita ada sebut ya tentang trend. Kalau ada trend analisis, markah mungkin lebih baik kan. Jadi bolehlah ambil kira 2019 yang tidak terlapor kerana COVID-19. Walau bagaimanapun, di sini saya nak memberi bantuan lah bagaimana kita nak pilih ya. Sebab saya tak katalah apa yang kita pilih ni akan garanti kita dapat yang terbaik. Okay? Kalau tahun lepas kita lihat mana dia fakulti yang dapat nombor 1, hadiahnya besar. Jadi yang nombor 1 tu perakaunan Jadi bagaimana kita semua ni nak jadi yang terbaik tu, fikir habis-habis tentang fokus bidang tumpuan yang kita nak pilih ni. Okay, katakan contoh nombor 1, mungkin pengajaran pembelajaran ni dah overrated. Saya pilih daripada yang bawah dulu ya. Mungkin kita lihat kepada pengurusan fasiliti dan teknologi. Bagaimana akhirnya kita nak menentukan itulah yang kita nak pilih. Jadi saya cadangkan untuk semua
fakulti, ketua jabatan terutamanya dan top management especially lah ya, lihat kepada rubrik. Kita ada 2 rubrik yang saya sebut tadi. Rubrik yang pertama ialah tentang proses. Dalam proses ini ada dia menyentuh 6 kriteria tu. Kriteria 1 sampailah kriteria 6. Okey, yang ketujuh itu adalah tentang hasil. Okey, rubrik hasil. Hasil ini kita paling utamalah nak menentukan apa dia yang bidang tumpuan. Kalau hasil kita ada let's see, kalau sesiapa yang biasa menulis EKNC ni dia ada let's see. Okey, let's see ni adalah dari segi kalau let's see ya, dia dari segi LE itu stands for level. Okey, level Jadi kalau dalam level ni kita nak melihat kepada rubrik kriteria hasil kita lihat kepada apa dia tahap penghasilan kita itu. Contohnya jadi di sini hasil tu penting. Hasil tu katalah pengurusan fasiliti tadi dan juga teknologi. Kemungkinan fakulti ABC ni ataupun fakulti A telah menghasilkan suatu penghasilan dalam konteks teknologi lah. Okay, katakan dia menghasilkan contohnya medical lah ya, dia menghasilkan apa yang dipanggil combat tu, combat yang menyediakan ruang untuk COVID-19 tu kan, testing COVID-19 mungkin itu pun di bawah fasiliti dan teknologi lah. Mungkin itu nak dijadikan sebagai satu hasil. Jadi hasil itu kita nilai dia. Kita dapat satu hasil dari dalam konteks pengurusan fasiliti dan teknologi. Jadi kena brainstorm lah. Kalau hasil untuk pengurusan keuangan itu mungkin kita lihat kepada penjimatan ataupun penjanaan. Mungkin ada jabatan yang menjana 10 juta tahun lepas. Itu satu hasil untuk bidang tumpuan pengurusan keuangan. Kalau itu hasil yang dicapai oleh fakulti ataupun cawangan pada tahun lepas dan 2019, pilihlah yang itu. Jadi semua ni saya cadangkan semua fakulti, semua jabatan, semua kampus brainstorm dulu hasil apakah yang terbaik sebelum kita membuat keputusan itulah bidang tumpuan yang akan dipilih. Saya sebut tadi keuangan ya, jadi keuangan ni boleh jadi penjimatan, boleh jadi penjanaan. Kalau penjanaan kita janganlah kita menjana 100,000 pun kita nak kata itu yang terbaik. Kita main juta-juta lah. Kalau penjimatan pun main juta-juta juga. Barulah kita rasa macam itulah hasil yang terbaik. Maka fakulti A ataupun kampus A ataupun jabatan A akan menulis tentang hasil tersebut. Maka kita akan menjurus kepada bidang tumpuan tersebut. Seterusnya, apa contoh pengurusan dan pembangunan pelajar? Okey, pembangunan pelajar ini mungkin dalam konteks tahun 2019, bagaimana sesuatu fakulti ataupun sesuatu kampus menguruskan ODL-nya. Mungkin satu fakulti ada menghasilkan satu platform yang orang lain tak buat, fakulti lain tak buat, fakulti B ni buat. Okey, di mana mungkin pelajar-pelajarnya boleh dalam tahun lepas lah boleh melaksanakan pengajaran pembelajarannya melalui satu platform, kedatangannya direkod, semua pengajaran pembelajarannya pun terakam, dia boleh capai, ada exam questionnya yang atau bukan exam question, ada penilaian atau penilaian yang boleh mereka capai dalam suasana yang secure lah. Jadi kalau itu hasil yang dilaksanakan ataupun dibuat pada tahun lepas, itu kemungkinan satu hasil dalam konteks pengurusan dan pembangunan pelajar. Ataupun mungkin juga fakulti dalam konteks COVID-19 ini ataupun kampus, mungkin dalam konteks pembangunan pelajar walaupun tidak boleh berada di kampus, tapi mereka ataupun kampus A ataupun kampus C menghasilkan satu program yang
secara ODL. Dia pembangunan pelajar. Jadi boleh dia track pelajar-pelajar ni, okey, boleh pelajar-pelajarnya boleh di-track di mana dia berada. Kalau dia tak ada kemudahan teknologi, tak ada capaian internet, tapi pihak kampus boleh menyediakan semua kemudahan ini supaya pelajar itu dapat mencapai kita punya pengajaran, bahan-bahan pengajaran pembelajaran. Mungkin itu boleh dijadikan satu hasil bagi pengurusan dan pembangunan pelajar, dan di mana mungkin pembangunan pelajar ini melibatkan kursus-kursus co-curriculum. Okay, jadi di situ adalah dalam konteks itu kita boleh melihatnya sebagai satu potensial hasil pengurusan dan pembangunan pelajar. Jadi ada banyak lagi saya sebutkan ni satu contoh bagi setiap 19 tumpuan ini supaya kita boleh you all ataupun pihak yang hadir hari ini bolehlah memikirkannya bila balik ke fakulti dan kampus nanti Yang seterusnya, bagaimana kita nak menentukan hasil bagi pengurusan dan pembangunan staf. Okey, mungkin dalam konteks pengurusan dan pembangunan staf ni, contohnya jabatan jabatan menyediakan, betul di UiTM ini kita ada LNPT, kita ada pihak sumber manusia yang menguruskan kenaikan pangkat. Namun demikian, kalau tahun 2020 dahulu ataupun 2019, pihak jabatan telah menyediakan satu platform juga secara online untuk meningkatkan kompetensi staf. Bukan sahaja akademik, bukan sahaja pentadbir, tapi dia ada satu platform yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi staf sesuatu jabatan. Mungkin itu boleh dijadikan hasil, dan of course hasil ni mestilah ada buktinya Kalau tak ada bukti, payah jugalah, sebab hasil ni nanti kita sekurang-kurangnya nak dapat 3 bukti kukuh yang mengatakan, yang menyokong bahawa pihak jabatan ataupun fakulti kampus betul-betul dah menghasilkan perkara tersebut. Yang seterusnya saya sentuh penyampaian dan perkhidmatan. Kalaulah jabatan dan fakulti kampus nak memilih penyampaian perkhidmatan, jadi kita tengok hasil penyampaian perkhidmatan ni apa dia. Contoh paling senang sekali, penyampaian perkhidmatan kaunter. Kalaulah ada satu jabatan yang tahun lepas, tahun 2020, kita tahu COVID-19, kita tidak bersemuka, tapi dia dah mengubah perkhidmatan kaunter ni kepada mungkin menggunakan chatbox ataupun robot yang boleh jawab sendiri. Contohnya kalau mungkin Pitar, dia menggunakan penyampaian perkhidmatan, tapi penyampaian perkhidmatannya ditambah baik, dan mereka menggunakan satu pendekatan yang berteknologi, di mana saja pelajar kita berada, di mana saja staf kita berada, mereka boleh menjangkaui untuk extend perkhidmatan buku, peminjaman buku, pulangan buku dan sebagainya Alright, itu contohlah penyampaian perkhidmatan. Bukanlah saya sebut Pitar tu sebab yang paling senang. Ada banyak jabatan fakulti yang boleh memikirkan apa perkhidmatan mereka. Contohnya, satu lagi contoh mungkin korporat lah. Pejabat korporat, dia membuat video, dia membuat penyampaian. Jadi ada pejabat korporat tu sendiri ada klien dia, iaitu jabatan-jabatan di dalam UiTM inilah. Jadi bagaimana dia pernah ataupun apa hasilnya tahun 2020 yang dibuat supaya ia memberikan satu kepuasan kepada klien dia. Jadi bukti dia kemungkinan adalah survey. Daripada survey ni kita tahulah, jadi penilai-penilai ni nanti bolehlah mengatakan confirm
memang ketua jabatan yang di serve ataupun diberikan perkhidmatan oleh pejabat korporat ini, video korporat ini memang sangat berpuas hati kan. Jadi itu satu hasil, itu satu bukti bahawa itu the right pertumpuan lah. Jadi of course biar pejabat korporat kena menulis lah, kena menulis mengikut kriteria yang 7 ada dalam AKNC yang telah saya jelaskan awal tadi dalam sesi yang earlier on. Dan seterusnya kalau kita lihat daripada bidang tumpuan yang ketiga lah, kalau dalam keempat lah dalam konteks ini, jaringan alumni, community dan kesukarelawanan. Di sini bidang tumpuan ini mungkin tak semestinya you kena cover alumni, community dan kesukarelawanan. Kalau nak fokus kepada bidang tumpuan kesukarelawanan saja, itu satu. Kalau nak memilih kepada alumni saja pun boleh fokus kepada alumni. Tapi penulisannya mesti adalah cukup bukti sebab tak cukup bukti nanti penilai kita tak boleh bagi markah banyaklah. Okey, contohnya kalau kesukarelawanan ni, apa hasil kesukarelawanan ni? Mungkin FSK contohnya, atau satu fakulti sains kesihatan, ataupun jabatan pusat co-curriculum. Pusat co-curriculum nak masuk AKNC, walaupun dia ada di bawah HCP, dia boleh masuklah bawah HCP, tetapi dia nak memberi fokus kepada kesukarelawanan. Jadi ada banyak peluang untuk HCP menyerlahkan hasil kesukarelawanan ni pada tahun 2020, mungkin dari aspek pengurusan bencana dan sebagainya ya. Jadi itu adalah antara hasil yang mungkin boleh diketengahkan. Itu yang nak menentukan kita nak pilih kan. Kemudian seterusnya jaringan kalau alumni ni memang satu ruang yang patut kita fokuskan untuk penambahbaikan. Mungkin ada pihak mana-mana fakulti kampus yang ada satu cara untuk mendapatkan alumni. Mungkin satu hasilnya ialah network. Satu hasil yang you boleh serlahkan, mungkin you ada gabungan platform di dalam Facebook ataupun mana-mana Twitter contohnya lah. Kemudian kita lihat yang menunjukkan komunikasi antara alumni muda dengan alumni senior mungkin sangat menyerlah. Itu boleh dijadikan satu punca ataupun satu sebab nak memilih hasil alumni tadi tu. And at the same time, mungkin juga alumni itu boleh you buktikan bahawa dia telah menyumbang kepada fakulti ataupun jabatan berkaitan mungkin sebanyak 15 juta, contoh saya sebut je ni ya. Contoh. Jadi itu pun hasil alumni. Bagaimana sayangnya alumni itu kepada fakulti dan kampus dia lah. Dan seterusnya community. Jika mana-mana fakulti atau kampus jabatan yang menjalankan tahun 2020, tahun 2019 ya, menjalankan aktiviti-aktiviti yang merapatkan atau ukhuwah komuniti, maknanya program sulam contohnya ya, program sulam daripada mana-mana fakulti kampus. Program sulam ini membangunkan satu-satu komuniti, mungkin komuniti orang asal. Itu satu hasil, tetapi mestilah dibuktikan dengan surat. Mungkin ada perjanjian, ada MOU. Itu semua akan menjadikan buktilah kepada hasil yang kita nak pilih, yang kita nak pilih itu. Kalau dah buat banyak-banyak, tulis, brainstorm dan catatkan hasil-hasil ni, barulah kita kata in the end yang paling dahsyat sekali adalah penyampaian perkhidmatan. Maka kita pilihlah penyampaian perkhidmatan. Dan seterusnya saya nak sebut jaringan industri dan keusahawanan. Kalau bagaimana hasilnya tu? Jadi saya start dengan hasil, kemudian baru kita proses ya. Jadi nak menentukan mana bidang tumpuan, lihat kepada hasil tu dulu. Jadi hasil jaringan industri dan keusahawanan. Kalau jaringan industri tahun 2020 fakulti G contohnya
banyak MOU, ada MOA. Itu satu contoh hasil daripada jaringan industri tersebut. Industri kemungkinan bawa masuk dia punya kilang. Contohlah ya, kilang dalam kita punya kampus. Jadi memang tersergam. Contohnya 2-3 kontena contohnya, di mana kat situ dia menjalankan aktiviti industrinya, dan pelajar-pelajar kita pun boleh bekerja di situ dengan pensyarah kita bekerja di situ. Itu hasil tahun 2020 dan 2019. Jadi itu boleh menjadi bukti untuk you nak memilih. Apa pun hasil ini boleh diletakkan dalam bentuk fizikal, gambar, ataupun dalam bentuk lantikan ataupun watikah, tetapi lebih cantiklah kalau boleh dijana translate kepada keuangan. Contohnya kalau industri tadi dia bawa masuk, memang ada industri MOU ataupun MOA, tapi nilainya tu mungkin you boleh translatekan ataupun terjemahkan kepada value-nya tu kemungkinan 20 juta. Itu dah banyaklah, nampaklah yang itu sangat tinggi hasilnya kan. Ataupun setakat 2 juta pun tak ada masalah, tulislah saya ni suka cerita high end. Alright. Dan keusahawanan pun sama. Kalau tahun lepas ataupun tahun sebelumnya memang banyak aktiviti, tapi aktiviti tu kita letak dalam proses nanti. Di peringkat hasil ni kita nak tengok apa? Kalau bolehlah fakulti dan juga kampus track keusahawanan, program-program keusahawanan yang pelajar-pelajarnya terlibat. Ada berapa orang milioner ada dalam fakulti you? Bear in mind ya, kita dapat maklum bahawa ada pelajar-pelajar kita yang mengusahakan perniagaan dalam talian. Kalau mereka berkongsi, macam mana you nak entice them supaya mereka boleh berkongsi dengan kita, ataupun tak sampai milioner pun mungkin you ada satu mekanisme. Take note, AKNC ini adalah lebih untuk berkongsi dengan jabatan-jabatan lain supaya jabatan-jabatan dan fakulti dan kampus lain pun tahu apa yang kaedah atau proses yang kita buat. Jadi hasil keusahawanan tu apa? Jumlah capital ke, ataupun bilangan syarikat ke yang telah didaftarkan di ROS contohnya, di SSM contohnya. Itu semua menjadi bukti kepada hasil. Yang ketiga, jaringan industri ataupun pensyarah-pensyarah, nama-nama pensyarah yang telah dipinjamkan ke industri contohnya. Itu adalah antara hasil yang boleh menyerlahkan bagi bidang tumpuan jaringan industri dan keusahawanan. Yang kedua seterusnya, yang ni common. Saya tahu semua fakulti, semua kampus dah mahir yang ni. Mahir ni dalam konteks yang pertamanya pengajaran pembelajaran, yang keduanya penyelidikan, penerbitan dan pengkomersialan. Yang ini kita tahu hasilnya, kalau penyelidikan geran, pelajar masters, PhD, penerbitan Q1, dalam Q1, jurnal-jurnal Q1, tak kira lah cakap Melayu ke cakap bahasa orang putih ke, Q1 My Site contohnya. Itu adalah hasil yang jelas dan mudah. Pengkomersialan pun sama, kita dah ada data-data yang boleh membuktikan bahawa itu hasil yang telah fakulti ataupun kampus janakan tahun, saya sebut, I keep on mentioning 2020-2019 supaya tuan-tuan dan perempuan tak lupalah mana konteks yang kita nak cari ni ya. Dan akhir sekali, definitely pengajaran pembelajaran, dan ini adalah fokus UiTM sebagai universiti. Hasil pengajaran pembelajaran definitely pelajar yang cemerlang kan. Hasil kita pelajar cemerlang ni dari mana yang kita nak translate, of course yang first class contohnya, first class honours. Berapa orang yang kita hasilkan first class honours? Bobohlah gambar budak-budak ni, ataupun GPA dia tutup lah kan nama tu kan. Jadi bagi nak menunjukkan mungkin berapa persen kita dapat first class honours ni. Tak banyak, tapi ada fakulti yang tinggi. Nak sebut 3.0 pun boleh, tapi 3.0 tu tengah-tengah lah. Tapi kalau yang dapat cemerlang hasil pengajaran pembelajaran ni, hasil pengajaran sepatutnya memang graduan yang cemerlang. Graduan cemerlang dia boleh daripada CGPA dia
dan dia boleh juga daripada konteks dia di dapat pekerjaan terus-terus. Terus-terus keluar aja, belum sempat keluar lagi dia dah dapat pekerjaan. Itu adalah bukti ataupun hasil pengajaran pembelajaran yang hebat. Okay, kita juga boleh meng-highlightkan hasil berkongsi hasil pengajaran pembelajaran ni mungkin tentang profesor ataupun pensyarah di fakulti dan kampus masing-masing. Mungkin kita ada magnet, pensyarah magnet ataupun profesor magnet. Dia cakap je orang datang, 10,000 orang datang contohnya. Itu hasil pengajaran pembelajaran yang hebat. Tesis yang kalau kita boleh highlightkan, tesis yang tak perlu diperbetulkan. Supervisor, cari pun supervisor tu. Kalau kita dapat tesis yang tak perlu diperbetulkan, carilah kan, fakulti dengan kampus kena carilah. Itu hasil yang boleh digunakan untuk bukti bahawa fakulti kita ni ataupun jabatan kampus kita ni hebat. Dan take note, bila saya kata tesis ni tak semestinya PhD, dia boleh masters ataupun FYP kita ya. Jadi sehubungan itu boleh dijadikan sebagai hasil pengajaran pembelajaran. Dan pada masa yang sama, kadang-kadang ni idea baru ya, idea baru turun pada langit lah. Selama ni tak ada orang terfikir yang tu kan. Ini hari ni kita memberikan lebih mendalam lagi supaya dapatlah pihak yang nak menulis ni memberi fokus kepada mana satu yang terhebat. Jadi yang saya sebut ni dah keseluruhan. Cuma keputusan tetap di tangan the top management fakulti, jabatan dan juga kampus untuk menentukan yang manakah yang paling hebat antara 99 ni hebat tahun lepas dan 2019 supaya you all boleh menetapkan itulah bidang tumpuan yang you nak pilih. Bila dah dapat pilih tumpuan ini, saya ni pesanan penaja. Kalau boleh, bila dah start menulis, janganlah sampai halfway tiba-tiba boleh tak kita tukar bidang tumpuan. Masalah lah. Jadi saya cadangkan sebelum nak decide ini, tengok dulu apa hasil yang you dah ada, apa bukti-buktinya, kumpulkan dulu bukti-bukti itu. Daripada situ barulah buat keputusan sama ada nak pilih jaringan alumni ke, pengurusan pembangunan staf ke. Jadi kita tak boleh guide sampai you dapat lah, sebab not fair lah untuk saya kan, bagi guide nanti kan semuanya dah tahu siapa nak menang. Kita bagi sikit-sikit supaya semua yang hadir hari ini boleh go back dan dapatkan bukti-bukti itu. Daripada pembuktian-pembuktian tersebut, maka barulah boleh ditetapkan apa dia bidang tumpuan. Kemudian saya dimaklumkan selepas ini saya punya saya punya tim. Saya punya tim ni akan membantu pasukan untuk yang hadir hari ini untuk menulis mengikut kriteria. So dalam hasil ini nanti Dr. Faris dan Fit Team akan memberitahulah hasil ni ada 3. Kemudian proses 1, kriteria pertama kepimpinan, perancangan strategik dan seterusnya. Ada cara-cara untuk menulis, dan bear in mind tahun ini alhamdulillah tahniah Inka kerana telah menghasilkan satu sistem. Sistem yang kita panggil IAKNC. IAKNC ni adalah satu sistem yang boleh semua tuan-tuan dan puan-puan memasukkan laporan itu directly dalam sistem. Dan penilaian pun nanti saya dimaklumkan sedang dibangunkan sistem yang kedua ini, dan akhirnya penilaian tahun ini boleh dilaksanakan secara dalam talian juga. Jadi saya rasa saya diminta sebenarnya untuk memberikan penjelasan tentang bidang tumpuan dan bagaimana nak menetapkan bidang tumpuan tersebut. Saya rasa saya dah memberi perkongsian yang sangat terperinci, dan selebihnya akan dipimpin oleh pihak teknikal lah.
selepas ini. Dengan itu saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir, dengan harapan semua kita dapat menghasilkan satu laporan yang baik, supaya bila kita kumpulkan semua yang penulisan itu kita akan dapat satu laporan yang terbaik bagi UiTM, supaya kita boleh dokumenkan semua mekanisme tersebut. Dengan itu saya sudahi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.